Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita berjumpa lagi dalam kelas online UPKK untuk subjek akidah. Okey, hari ni Ustazah nak sambung tajuk yang minggu lepas kita dah belajar, tajuk sifat wajib bagi Rasul. So hari ini kita nak sambung sifat mustahil bagi Rasul. Okey, hari tu kita dah belajar 4 sifat wajib bagi Rasul. Apa? Yang pertama? Yang pertama, as-sidqu. As-sidqu maksud dia apa hari tu? Okey, as-sidqu adalah membenarkan. Yang kedua, at-tablighu. At-tablighu apa? Menyampaikan. Yang ketiga, al-amanah, jujur. Dan yang keempat, al-fatonah. Apa maksud dia? Bijaksana. Okey, hari ni kita nak belajar lawan bagi sifat-sifat yang wajib hari tu. Okey. Yang pertama tulislah kan, tulis tajuk. Kalau lupa pula. Okey. Hari ni sifat mustahil bagi Rasul. Okey. Sifat mustahil bagi Rasul. Okey, sifat mustahil bagi Rasul yang pertama sifat mustahil bagi Rasul yang pertama adalah al-kazib. Al-kazib. Okey, al-kazib. Yang kedua, al-kitman. Al-kitman. Yang ketiga, al-khiyanah. Dan yang keempat, al-baladah. 4 sifat mustahil bagi Rasul. Okey, apa maksud al-kazib? Okey, sifat-sifat ni tak boleh ada pada Rasul. Okey, faham ya? Sifat-sifat ni tak boleh. Nahi. No way. Okey, tak boleh ada pada Rasul. Yang pertama, al-kazib. Al-kazib ni lawan bagi sifat as-sidqu. Okey, apa maksud dia al-kazibu? Al-kazibu ni maksud dia dusta. Dusta ni maksudnya apa? Dusta ataupun bohong. Menipu, dusta, cakap benda-benda yang tak betul. Okey? Yang kedua, al-kitman. Al-kitman ni maksud dia apa? Menyembunyikan. Lawan bagi sifat al-tablighu. Al-tablighu menyampaikan. Lawannya adalah al-kitman, menyembunyikan. Okey, al-khiyanah. Al-khiyanah maksudnya apa? Khianat. Okey? Khianat. Khianat ni apa? Khianat lah. Penipu. Dusta tu bohong, khianat ni menipu, tipu. Okey? Yang keempat adalah al-baladah. Lawan bagi sifat al-fatonah. Baladah ni apa? Mana nak cakap kita buat apa? Maksud yang elok sikit lah. Kemudian al-baladah tidak bijak. Fatonah bijaksana. Al-baladah ni tidak bijak. Okey, ini adalah sifat yang tak boleh ada pada Rasul. Mustahil. Takkan ada sifat ni pada Rasul. Okey? Pada kita manusia ya ada. Tapi pada Rasul tak ada sifat ni. Mustahil bagi Rasul. Okey, ini adalah lawan bagi sifat mustahil bagi Rasul. Okey, mustahil
Sifat mustahil bagi Rasul adalah Al-Kazibu. Al-Kazibu. Okay? Al-Kazibu. Al-Kazib. Al-Kazibu. Okay? Maksud dia dusta ataupun bohong. Okay, lawan bagi sifat Al-Kazibu ni, sifat wajib bagi Rasul adalah As-Sidqu. Hari tu apa maksud As-Sidqu? As-Sidqu ialah benar. Okay? Benar. Okay. Al-Kitman. Sifat mustahil bagi Rasul Al-Kitman. Dia sifat yang mustahil ya. Al-Kitman, menyembunyikan. Lawan bagi sifat Al-Kitman ialah At-Tablighu, iaitu menyampaikan. Okey. Yang ketiga, sifat Al-Khianat. Okay, Al-Khianat. Al-Khianat ni maksud dia khianat lah. Buat jahat lah khianat. Tipu. Okay, khianat ni tipu. Lawan bagi sifat mustahil, sifat wajib bagi Rasul adalah Al-Amanah. Al-Amanah ni maksud dia ialah jujur. Okey. Sifat mustahil bagi Rasul Al-Baladah. Maksud dia tidak bijak. Lawan bagi sifat tidak bijak, Al-Baladah, mustahil bagi Rasul, adalah wajib bagi Rasul, iaitu sifat Al-Fatamnah. Maksud dia ialah bijak sana. Pelajar-pelajar hati murni wajib hafal sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4 sahaja. Okay, yang atas ni sifat mustahil, yang bawah ni sifat wajib. Ini mustahil, ini adalah wajib bagi Rasul. Dan ada satu lagi sifat bagi Rasul, iaitu sifat harus bagi Rasul. Harus ni mesti ada pada Rasul, iaitu sifat yang sama macam manusia, bersifat manusia biasa macam kita. Rasul ni sifat dia macam kita juga, iaitu Rasul ni pun makan, Rasul minum, Rasul berkahwin, Rasul ada zuriat, Rasul ada rasa sedih, ada rasa suka, ada sakit. Okey, Rasul ni sifat dia macam kita, manusia yang sama macam kita. Okey, Rasul ni bersifat sama macam kita. Okey, sama macam kita. Sebab dia adalah manusia biasa juga. Cuma dia ada kelebihan. Kelebihan dia tanpa kurang kedudukan Rasul. Maknanya dia bersifat sama macam kita, manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan kelebihan dia, kedudukan dia sebagai seorang Rasul. Itu adalah sifat harus bagi Rasul. Kalau soalan tanya, apakah sifat harus bagi Rasul? Sifatnya adalah sifat sama sifat dengan sifat manusia biasa. Cuma tidak kurang, tanpa kurang kedudukan Rasul. Rasul tu kedudukannya atas daripada manusia. Rasul adalah utusan Allah. Kita ni hamba Allah sahaja. So kita kena sedar diri kita ni hamba Allah. Rasul adalah utusan Allah. Okey. So itu saja untuk hari ni. Okey. Sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kita baca lagi sekali ya sama-sama. Sifat mustahil bagi Rasul beserta sifat wajib bagi Rasul. Okey, sifat Al-Kadhibu. Okey. Sifat Al-Kadhibu, dusta atau bohong. Okey. Saya akan terangkan. Rasul tidak sekali-kali akan bercakap bohong. Tidak akan bercakap dusta. Tak macam kita manusia. Kita manusia biasa, ada kalanya kita akan bercakap bohong. Okay? Ada yang cakap bohong, betul-betul bohong. Ada yang cakap bohong, tipu sunat. Itu pun ada. Betul ke ada yang tak pernah cakap bohong? Tak betul kan? So kita ni manusia biasa. Kita ni hamba biasa. Hamba Allah yang hina. So kita akan tak lari daripada kesilapan. So kita akan ada juga sifat dusta. Tetapi Rasul tidak akan ada sifat dusta. Tidak akan ada sifat Al-Kazib. Okey. Rasul tidak akan bersifat Al-Kitman. Rasul tidak akan menyembunyikan apa-apa sahaja yang dia dapat daripada Allah. Allah bagi wahyu kepada Rasul. Satu perkataan telah dia akan bagi, dia akan sampaikan kepada umat manusia. Dia tak akan sembunyikan. Tak akan sembunyikan sikit pun. Dia dapat apa? Rasul dapat apa kalau dia sembunyikan? Dia nak bagi pada umat dia. Dia nak sampaikan risalah daripada Allah.
wahyu daripada Allah. Jadi dia kena menyampaikan. Tak boleh sembunyikan sikit pun. Okay? Rasul tidak akan menyembunyikan apa-apa pun daripada kita. Okey, yang keempat dan yang ketiga, khianat. Nabi tidak akan, Rasul tidak akan sesekali bersifat khianat. Sebab dia Rasul, utusan Allah, kenapa nak berkhianat pula? Khianat ni perangai kita je, manusia biasa. Khianat dengan kawan, khianat dengan adik-beradik, khianat dengan jiran. Itu adalah sifat kita, manusia biasa. Rasul bukan manusia biasa. Dia bukan manusia biasa-biasa. Dia manusia yang ada kelebihan lain yang Allah bagi kepada dia. So, dia takkan bersifat khianat. Dia takkan khianat kepada para sahabat. Dia takkan khianat kepada umat-umat manusia yang lain. Okay? Yang keempat, al-baladah. Rasul tidak akan bersifat al-baladah. Tidak bijak. Rasul tidak akan bersikap tidak bijak macam kita. Kita ni nampaknya macam education, tapi ada kalanya kita nampak tidak bijak. Kita rasa je kita ni macam bijak sangat, tapi kita tidak bijak sangat. Masih banyak lagi kekurangan kita dan kita perlu banyak lagi belajar. Okay, so Rasul tidak akan bersifat tidak bijak. Walaupun dia tidak pandai menulis dan membaca, so Rasul tidak akan bersifat tidak bijak. Nabi, Rasul akan sentiasa bersifat bijak saja. Itu adalah kelebihan yang Allah bagi kepada Rasul. Okay? Tidak akan sesekali Rasul bersifat tidak bijak, bersifat khianat, bersifat dusta, bersifat menyembunyikan apa-apa kepada umat manusia. Itulah sifat-sifat Rasul. Ini adalah sifat yang tak boleh ada pada Rasul. Yang perlu ada pada Rasul, wajib ada pada Rasul adalah sifat as-sidqu, at-tablighu, al-amanah dan al-fatah. Dan sifat yang tak apa, sifat yang harus ada pada Rasul, memang ada pada Rasul. Rasul adalah manusia yang sama macam kita, lahir daripada rahim ibu, ada mak, ada ayah, berkahwin, ada isteri, ada anak, ada keturunan. Nabi, Rasul sama macam, bersifat sama macam manusia. Nabi, Rasul pun makan, minum, masuk tandas, sakit, sama macam kita. Cuma dia bersifat manusia, tetapi tidak mengurangkan sedikit pun kedudukan Rasul. Tidak akan kurang sedikit pun kedudukan Rasul. Maknanya, dia sama level dengan kita. Dia manusia macam kita, tapi level dia bukan biasa-biasa. Rasul bukan di kalangan kita, bukan bersifat macam kita. Dia ada level dia. Walaupun dia hidup dengan manusia. Rasul, inilah sifat-sifat Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul, al-kazibu, al-kitman, al-khianat dan al-baladah. Sifat wajib bagi Rasul, as-sidqu, at-tablighu, al-amanah, al-fatanah. Dan sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul adalah bersifat manusia biasa, sama macam kita, hidup macam kita, makan macam kita. Itu adalah sifat harus bagi Rasul. Ini adalah sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang Allah berikan kepada Rasul, yang tak sama macam kita. Soalan Ustazah, Kenapa Rasul tidak boleh bersifat al-kazibu, tidak boleh bersifat al-kitman, tidak boleh bersifat khianat dan tidak boleh bersifat baladah? Maksudnya, kenapa Rasul tidak boleh bersifat mustahil, tidak boleh bersifat-sifat yang buruk? Kenapa Rasul tidak boleh bersifat-sifat sama macam manusia? Maksudnya, tak bolehlah bersifat mustahil ni, tak boleh bersifat buruk. Kenapa Rasul tak boleh bersifat sama macam sifat manusia? Seperti ini. Contoh khianat, baladah, al-kazib, al-kitman. Kenapa Rasul tidak boleh bersifat demikian? So, tulis soalan, sertakan jawapan, tulis dan nanti kumpulkan bersama soalan-soalan yang lain, hantar kepada guru kelas. Dan Ustazah nak minta semua pelajar hati murni hafal sifat wajib bagi Rasul, as-sidqu, at-tablighu, al-amanah, al-fatanah. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul, al-kadhibu, al-kitman, al-khianat dan al-baladah, berserta dengan maksud dia. Tolong hafal sepanjang cuti ni. Dan sifat harus bagi Rasul pun dalam pelajar kena
hafal. Okey? Boleh? Tolong cuti ni, cuti yang bermanfaat. So tolong hafal sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat harus bagi Rasul. Itu sahaja daripada Ustazah. Kalau ada apa-apa pertanyaan dan soalan, boleh tuliskan di ruangan komen. Itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.